Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini, Isnin 11 Rabiul Awal 1443, bersamaan dengan 18 Oktober 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Luqman. Suratul Luqman, surah yang ke-31, juzuk yang ke-21. Surah ini mengandungi 34 ayat. Pendek je surahnya. Tapi banyak pengajaran, iktibar daripada nasihat Luqman, dikenali dengan nama Luqman Al-Hakim. Hakim itu makna bijak. Luqman yang bijak, itu makna Hakim. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga menjadi orang bijak. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang mendengar perkataan yang baik, mengikuti, menghayati, mentadabbur dan mengamalkan perkara yang baik. Maka para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan baca ayat 1 hingga 5. Ayat 1 hingga 5, kemudian kita akan kembali ke muqaddimah intisari surah untuk kita nak korek tengok apa yang ada dalam surah ini yang Allah Ta'ala nak didik hamba-hambanya dengan kitab yang penuh dengan hidayah dan pedoman ini. Baik, para pelajar sekalian, kita mula dengan surah Luqman daripada awal surah sehingga ayat 5. Untuk para pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, pelajar yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Jawi muka surat 882. Baik para pelajar sekalian, tengok kepada Quran. Yang ada Quran terbuka, yang tak ada Quran pun buka Quran. Dalam handphone ada, semua tempat ada belaka lah hari ni. Cuma kalau Quran tak ada dalam hati, dia tak jadi juga, tak boleh baca juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم wa ulaika
ulaika humul muflihun. Ayat 1 hingga 5. Para pelajar semula balik semula ke intisari muqaddimah surah, muka surat 881. Muka surat 881. Kita tengok apa yang terkandung dalam surah ini. Surah ini diturunkan di Makkah. Kita mula dengan tafsir pimpinan lah, ikut tartib dia. Surah ini diturunkan di Makkah. Dia panggil surah Makkiyatun. Makkiyah ni ada ciri-ciri tersendirilah. Tengok nota sikit. Ada ulama kata waqila surah ini Makkiyatun illal ayat as-salasah. Kecuali 3 ayat. Min qawlihi ta'ala walau annama fil ardi min syajaratin, ayat 27 sehingga akhir ayat 29, wa annallaha bima ta'maluna khabir. Ada kata ini madaniyah. Ada juga yang mengatakan walau annama fil ardi dan wal ayatul lati ba'daha, 2 ayat je madaniyatan. Waqila as-surah makkiyah illa qawlahu ta'ala alladhina yuqimuna as-salata wa ya'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ini juga madaniyah. Sebab zakat tu disyariatkan di Madinah. Wallahu a'lam, itu perbahasan ulama, tetapi secara umumnya surah ini makkiyah. Mengandungi 34 ayat. Mengandungi 34 ayat, dinamakan surah Luqman. Luqman dengan qaf, Luqman. Kalau kita nak tulis dengan Q, bukan dengan K. Kalau K jadi Luqman. Kenapa? Kerana kisah mengenai Luqman ada disebutkan pada ayat 12 dan beberapa ayat yang berikutnya. Nasihat Luqman tu ada di situ. Dan cerita Luqman pun sekali ni je. Dia tak bagi banyak. Jadi kisah Luqman dengan hikmah dia, dengan pendidikan dia kepada anak dia yang cukup besar untuk kita tadabbur, bagi mendidik jiwa kita, mendidik anak dan keluarga kita. Kata Syekh Ibnu Ashur rahimahullah, walaysa la ismun ghairu hadzal isim. Surah ini satu nama je, Luqman, tak ada nama lain. Inilah yang dikenali dengan nama di antara para qurra dan mufassirin. Walam aqif, aku tak jumpa riwayat yang sahih, yang makbul, yang diriwayatkan Nabi menamakan surah Luqman ini dengan surah Luqman. Kata Syekh Ibnu Ashur. Itu kajian dia. Baik para pelajar sekalian, intisari surah. Tengok dalam pimpinan. Saya akan baca penuh, full, sampai ke akhir. Dalam permulaan surah ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal orang-orang yang berjaya dan yang berbahagia. Orang yang berjaya dan berbahagia yang telah mendapat hidayah petunjuk Al-Quran dan mematuhi ajarannya. Kemudian diterangkan perihal orang-orang yang engkar, yang bukan sahaja tidak menghormati Al-Quran dan tidak menerima ajarannya, tetapi mereka berusaha pula menghargai perkara-perkara yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan, yang menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Kita akan bincang tentang hiburan dalam ni. Kemudian diterangkan perihal Luqman. Baru sampai ke tajuk. Orang kata tuan rumah. Luqman ini seorang hamba Allah yang soleh, bukan Nabi. Dia kata rajulun salih. Kita akan kenal Luqman nanti insya-Allah.
yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu pengetahuan dan hikmah kebijaksanaan. Luqman telah menasihati anaknya supaya menjauhi perbuatan syirik dan supaya ia mengerjakan amal-amal yang saleh serta berakhlak dengan akhlak yang mulia. Semasa menerangkan kisah Luqman dengan anaknya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang wajibnya manusia bersyukur akan segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada mereka. Dan wajibnya mereka menjauhi perbuatan syirik. Kemudian diperintahkan supaya tiap-tiap seorang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya yang tidak akan dapat dibalas budinya, lebih-lebih lagi ibunya. Setelah itu ditegaskan bahawa meskipun manusia telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai-bagai nikmat dan dimudahkan baginya untuk mendapat faedah dari apa yang ada di langit dan di bumi, tetapi ada juga di antara manusia yang tidak bersyukur akan semuanya itu dan masih berdegil dalam keingkarannya dan kejahilannya. Kemudian ditegaskan bahawa orang yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas dan tenang tenteram hatinya kepada apa yang telah ditakdirkan baginya, sesudah ia berusaha dengan bersungguh-sungguh mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, bermakna ia telah berpegang kepada simpulan tali penyelamat yang teguh kukuh, iaitulah agama Allah. Surah ini diakhiri dengan menyeru sekalian manusia supaya bertakwa kepada Allah dan menaruh takut kepada balasan buruk hari akhirat. Kerana pada hari itu, seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab dosanya dan sebaliknya. Ditegaskan pula bahawa janji Allah itu adalah benar. Oleh itu, janganlah manusia diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan jangan pula mereka diperdayakan oleh syaitan yang bisikan dan ajakannya menyebabkan mereka berani melanggar perintah Allah. Sebagai penutup, ditegaskan bahawa Allah jualah yang mengetahui dengan tepat tentang hari kiamat. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Dan yang sebenar mengetahui tentang apa yang ada dalam rahim ibu yang mengandung. Tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok. Tak tahu kita apa jadi esok. Sama ada baik atau jahat. Dan tiada seorang yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Kita ni tak tahu bila kita apa yang kita nak buat besok dan kita mati di mana. Tak ada siapa tahu. Merancang boleh lah. Tak. Saya dah bayar yuran tanah kubur di sini. Tapi mati di mana tak tahu. Bayar tak yuran tanah kubur belum mesti kita mati di situ. Baik para pelajar sekalian. Alhamdulillah. Selesailah kita muqaddimah suratul Luqman. Baik, sebagai kesimpulan kepada muqaddimah, ana baca dalam kitab kita ni Al-Muharrar. Maqasidus surah, objektif besar surah ini, mukhatabatun nafsil basyariyah. Ayat ini menuju ucapannya kepada jiwa manusia yang boleh menghidupkan hati mereka, menjamin kebahagiaan untuk mereka, untuk mendapat hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Baik di dunia, lebih-lebih lagi baik di akhirat. Mana baik di dunia ni tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tak semesti bila kita kata baik tu kena kaya lah, tak syarat. Baik tu maknanya kita duduk tadi ni tauhid kepada Allah, murni tauhid kepada Allah Ta'ala, tidak masuk sebarang gangguan dalam tauhid. Beribadat kepada Allah dengan ibadat yang betul, ikhlas, itu dia panggil hayatan tayyibah. Kemudian alhamdulillah rezeki ada,
rumah ada, tempat kediaman ada, kenderaan ada, isteri dan anak-anak, kita kata itu hayatan tayyibah fid dunia. Alhamdulillah. Tetapi hayatan tayyibah yang hakiki di mana? Fid daril akhirah. Dunia ini sementara. Kata orang, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kita kena beza di antara tempat meninggal dengan tempat tinggal. Kalau kata tempat tinggal, maknanya kita akan tinggal di sini selama-lama. Rupanya tidak. Dunia ini tempat kita akan meninggalkan. Allahu Akbar. Baik. Tajuk-tajuk dalam surah ini ada berapa tajuk? Tuan tadi kita baca je. Yang ni lebih spesifik lah. Dia ada 9 tajuk. Yang pertama, As-sana'u 'alal Quran. Allah Ta'ala beri pujian, kredit kepada Quran dia sendiri. Bahawa Quran itu hidayatun wa rahmatun lil mu'minin. Hidayah ini, Quran ini fungsi dia hidayah, rahmat bagi orang beriman. Serta menyebut beberapa sifat-sifat mereka. Sifat siapa? Sifat orang beriman. Yang kedua, zikru janibin min sifatil musyrikin. Na'udzubillah. Allah Ta'ala sebut juga beberapa sudut daripada sifat puak-puak kafir yang mempermain-mainkan ayat-ayat Allah dan berpaling meninggalkan ayat Allah Ta'ala. Dia tahu, dia dengar, tapi mereka tak ikut. Yang ketiga, iqamatul adillah. Menegakkan hujah dan dalil ala wahdaniyatillahi wa qudratihi. Dalil keesaan Allah Ta'ala dan kekuasaan Allah. Yang keempat, zikru Luqman. Ayat ini menyebut kisah Syekh Sayyidina Luqman. Wa ma u'tiya minal hikmah. Apa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya hikmah, kebijaksanaan, dan beberapa wasiat pesanannya kepada anaknya. Dalam wasiat ada hukum, dakwah kepada akidah sahihah, kepada akidah tauhid yang murni, yang jitu, dan makarimil akhlak, akhlak yang mulia, menunaikan ibadah, dan muraqabatillah, menjiwai kita ni duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, bayanu alwanin minan ni'am. Menjelaskan beberapa jenis nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan ke atas hamba-Nya, dan Allah Ta'ala meliputi ilmunya kepada semua perkara. Ilmunya meliputi semua perkara. Tak ada benda yang tersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, an-na'yu 'alal musyrikin. Apa ni, kalau kita kata na'yu ni macam ucap takziah lah. Kepada puak-puak kafir yang sentiasa taklid kepada tok nenek dia, tak mahu buka mata, buka minda untuk meneliti kepada alam ini mempunyai tuan, dan tak mahu tunduk kepada peraturan Allah untuk beribadat, mengabdikan diri kepada Allah. Ini di antara manusia yang rugi atas dunia ni. Akal ada, cerdik, boleh berfikir sana sini, boleh reka tu reka ni, tapi tertutup hati mereka daripada memikir tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, tasliyatul Rasul sallallahu alaihi, memberi penenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang kafir menentang dan tidak mau menerima dakwahnya. Sabar Muhammad. Ini dakwah nabi-nabi akan ditentang oleh kaumnya sendiri. Yang ke-8, da'watun nasi jami'an. Allah Ta'ala panggil semua manusia supaya bertakwa kepada Allah dan jangan terpedaya dengan kehidupan dunia tempat meninggal ini.
Yang kesembilan, zikru mafatihil ghaibil khamsah. Allah Ta'ala sebut 5 kunci perkara ghaib itu yang hanya duduk pada ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tak beri ilmu ini kepada malaikat. Allah Ta'ala tidak beri ilmu ini kepada Nabi dan Rasul. La ya'lamul ghaiba illallah. 5 perkara itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah 9 tajuk perbincangan di dalam surah Luqman yang kita akan lalui beberapa siri kuliah ini, walaupun ayatnya pendek 34 ayat, tapi mungkin huraiannya panjang kerana tajuk dia besar. Semua perkara yang berkait dengan Allah, yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar, mulia. Karena itu dikatakan mulianya suatu majlis apabila majlis itu berkait dengan perkara yang mulia. Mulianya kita duduk dalam majlis ilmu ini para pelajar sekalian, sebab ilmu ini berkait dengan kalamullah. Ilmu ini berkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ini berkait dengan kita bagaimana nak menghidupkan jiwa manusia yang kering kontang, kecuali apabila disirami dengan air hujan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayatnya yang sangat mulia. Allahu Akbar. Baik, kita mula berpindah kepada surah Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim. Macam biasalah, Allahu a'lamu bimuradihi. Pengarang penterjemah kita ni menggunakan pendekatan yang paling lunak, yang paling selamat. Allah yang Maha mengetahui apa maksud Alif Lam Mim. Jangan dibiarkan huruf-huruf mukjizat ini dipermain-mainkan, diperkotak-katikkan oleh golongan batiniah yang menafsirkan Quran ikut selera hawa nafsu. Anak tak nak cerita ya tuan-tuan, saya baca buku batiniah. Di antara awal pendedahan yang anda dapat dalam hidup ni, gerakan ajaran hakikat insan. Saya tak nak sebutlah nama pengasas dia tu. Masa tu kita masih lagi remaja, budak-budak, ikut Allahyarham bapak ni, pergi kuliah sana sini. Orang tunjuk pada sebuah buku Hakikat Insan. Dia tafsir bismillah. Saya pun tak nak cerita ke tuan-tuan. Buku tu ada. Alhamdulillah buku Hakikat ini telah dibongkar, ditelanjang habis-habisan oleh almarhum Syekh Dr. Abdul Fattah Harun rahimahullah. Semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Syekh Abdul Fattah yang telah menghabiskan masa dan umurnya di Malaysia ini berkhidmat kepada Majlis Fatwa Kebangsaan pada masa itu untuk membongkar ajaran-ajaran sesat yang duk tafsir Quran ikut suka hati ni. Buku tu ada, diterbit oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Alhamdulillah pihak DBP keluar buku ini sebagai penerbit kerajaan. Kita mengatakan sangat penting untuk tuan-tuan dapat maklumat supaya kita tidak terjebak dengan benda yang pelik-pelik. Al-Quran ikut disiplin ilmu dia, jangan tafsir ikut si. Satu lagi dia panggil tafsir isyari. Itu tegak tafsir batini sehingga orang berani mengatakan kul huwallahu ahad. Hu itu bagi pada Nabi. Subhanallah. Jauhnya jarak. Baik para pelajar sekalian. Mana selesailah kita, dia panggil alif lam mim. Itu dia panggil huruf al-muqatta'ah. Tulisan bersambung, baca satu-satu. Alif, Lam, Mim. Habis cerita.
Baik. Ayat yang kedua, tilka ayatul kitabil hakim. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah. Kitab dan kebenaran, hakim, ihkam, makna yang kukuh, yang sangat kuat padu. Ayat Quran ni kuat. InsyaAllah dalam fawaid nanti anak akan sebut ada 5 kekuatan tonggak Al-Quran itu. Kenapa dia tak boleh dicabar, tak boleh di-challenge oleh mana-mana manusia yang cerdik di atas dunia ini. Kalau orang Arab dulu tak boleh cabar, bagaimana dengan orang yang ada main Quran terjemahan nak cabar Quran? Kita kata la wa alfula. Tidak sama sekali. Jadi kita kena ingatlah. Mana ayat kita ni ayat Al-Kitabil Hakim, maknanya halakane hudan. Sebab teguhnya ayat ini kerana Quran ini kerana dia menjadi petunjuk hidayah, mengeluarkan manusia daripada kesesatan. Rahmatan, menjadi rahmat kepada siapa? Kepada orang yang muhsinin, orang yang ihsan, orang yang baik, untuk melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah guna perkataan tilka. Itu maknanya kalau kata nu, kalau kata haza, ni, no Quran. Mana nak tunjukkan ketinggian Al-Quran itu, kita kena tunjuk tilka ayat. Ay al-ayatul aliyatul rutbah, makna ayat yang tinggi kedudukan. Al-azimatus sya'ni, besar kedudukannya. Sebab apa? Sebab dia ayat Alkitab yang mengandungi apa? Hikmah. Al-muhkam, yang teguh pada lafaz dan makna dia. Kata orang lapak dengan makna Al-Quran, tak ada yang bercanggah, tidak ada kekurangan, tidak ada sebarang tanaqud, bercanggah fakta. Sekali cakap macam ni, sekali macam ni. Ini bukan Quran. Itu orang kita. Orang kita ni boleh tukar 4 kali sehari. Pagi ni bersama ni, petang duduk sini. Boleh je. Lebih-lebih lagi di akhir zaman, dalam hadis yang bahaya Nabi sebut, yusbihur rajulu mu'min wa yumsi kafira. Pagi beriman, petang kafir. Na'udzubillah. Ataupun sebaliknya. Tapi dalam Quran, la naqsa fih, tak ada kekurangan maklumat. Wala tanaqud, tidak ada yang bercanggah fakta. Wala khalal, tidak ada kepincangan dalam maklumat. Tuan-tuan yang baca Quran, kita tak akan rasa malu. Walaupun kita baca Quran ini di hadapan saintis yang paling bijak atas dunia, pergi baca Quran daripada dia, mu jangan takut. Oi Ustaz Abu Anan, kan dia argue. Kalau argue itu bukan salah Quran, salah you. Awak tak faham Quran, pergi baca depan orang, nak pergi berdebat dengan orang yang lah. Bawa mari orang yang memahami Al-Quran, orang yang tadabbur Quran, biar dia orang bercakap dengan puak-puak ni. InsyaAllah mereka akan tunduk, mereka akan tersungkur di hadapan ihkamul Quran. Walaupun orang yang paling cerdik di atas dunia ini, kita yakin dengan Al-Quran Al-Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata kami turunkan Quran, aku yang jaga Quran. Jangan bimbang, Quran dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak semana kitab-kitab yang terdahulu tidak dijaga. Sebab itu diperkotak-katik, dipermain-mainkan oleh ulama-ulama Yahudi, ulama Nasara, mempermain-mainkan kitab Taurah dengan Injil, sehingga kita tahu lagi ada lagi ke tidak Injil dengan Taurah yang kita boleh percayai. Kita kata kita beriman dengan Taurah dengan Injil yang diturunkan oleh Allah, bukan yang ada di tangan Yahudi dengan Nasara sekarang. Tidak. Baik. Itu dia panggil kitab hakim. Dalam surah Hud Allah kata kitabun uhkimat ayatuhu. Kitab yang teguh ayat-ayat dia, tak boleh dicabar oleh sesiapa. Surah Hud ayat 1. Dalam surah Al-Isra ayat 9,
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini membawa hidayah kepada petunjuk jalan yang cukup teguh. Jalan yang lurus. Baik. Apa lagi sifat Al-Quran? Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Tengok ayat 3, menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik. Siapa dia nak jadi muhsin, nak buat baik, nak buat amal yang baik, nak buat kebajikan, maka mereka akan diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dan rahmat. Ayatil ayatul kitab. Ayat Quran ini selain daripada dia tu menjadi petunjuk, kitab hidayah, kitab bimbingan, warahmatan, dia juga pembawa rahmat dalam dunia ini dan juga di akhirat esok kepada siapa? Lil muhsinin, bagi orang yang betul-betul ikhlas beribadat kepada Allah dan juga baik hubungan mereka dengan makhluk Allah. Kita di atas dunia ni, para pelajar, kena ada dua. Hubungan dengan Allah yang dikatakan hablum minallah, dan hubungan dengan manusia hablum minan nas. Tak mungkin seorang itu baik dengan Allah tapi tak baik dengan manusia. Apa dia maksud baik dengan Allah? Maknanya dia ni ibadat kuat. Ibadat kuat. Oh, ibadat Masya Allah. Tapi dengan manusia, oh, tabar Masya Allah, na'udzubillah dengan manusia. Kan? Dengan mulut lezanya, jahatnya, dendamnya, macam-macam. Kita mengatakan inilah di antara yang kita takut hari ini. Takut. Ada orang yang baik dengan manusia. Oi, pukul 2 pagi orang call, susu anak tak ada, dia boleh hantar barang. Tapi kalau orang azan subuh pukul 6 pagi tak bangun, la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita nak dua-dua, dunia, akhirat. Mana kena hubungan kita dengan Allah mantap, hubungan dengan manusia juga baik. Barulah kita kata manusia yang baik. Siapa al-muhsinin? Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita calonkan diri kita untuk menerima hidayah dan rahmat Allah Ta'ala lil muhsinin. Mari kita calonkan diri kita untuk jadi orang muhsin. Boleh ke tak boleh? Kena boleh. Nak ke tidak? Mesti nak. Say ke tak say? Kena say. Orang Kelantan kata kalau tak mahu tu dia panggil tak say. Tak say. Jadi saya pun kurang lah kata say ke tak say, kena say. Mana mahu ke tak mahu, kena mahu. Mahu apa? Mahu orang muhsinin. Nak jadi orang muhsinin. InsyaAllah. Siapa dia orang muhsinin? Apa sifat dia? Tengok ayat 4. Allazina yuqimuna as-salah. Satu, orang yang mendirikan salat dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan adabnya, dengan khusyuknya, barulah nama dia yuqimunas salah. Kalau setakat solat saja tak tahu apa, itu tak jadi. Tak cukup dia punya SOP, bahasa zaman Covid ni. Wa yu'tunaz zakah. Itu yang kedua, dan memberi zakat. Zakat ni tuan-tuan ada dua makna. Zakat bermakna nama wa tahar wal at-tahur. Zakat tu makna subur, bersih, suci. Bersihnya harta apabila kita terima harta daripada cara yang halal dan dikeluarkan zakat untuk membersihkan harta kita. Satu lagi dipanggil zakat. Zakat kita ni, zakat. Qad aflaha man zakkaha, dengan mana bersihkan jiwa dia.
Maknanya bukan sekadar bersih harta je, bersih jiwa daripada perkara-perkara yang tidak baik. Barulah kita lengkap. Kalau bayar zakat juta-juta setahun, tapi hati kotor, dengki, hasad dengan orang, tak ada makna. Cuma adalah makna. Makna dia apa? Makna dianya, orang miskin fakir miskin dapatlah hak mereka. Haqqul lisaili wal mahrum. Tapi pulangan utama kepada tuan pemberi zakat tak dapat. Pulangan yang besar. Maka kita mengatakan yang pertama orang dirikan solat, yang kedua orang yang mengeluarkan zakat harta, dan juga zakat jiwa, membersihkan jiwa daripada segala kotoran. Yang ketiga, wahum bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat. Barulah kalau kita ada sifat ni, tuan-tuan jangan tanyalah pula, kenapa 3 je? Kenapa tak cakap puasa lagi? Tak cakap haji lagi? Kita kata ayat ni, setiap ayat tu dia ada tempat perbincangan dia. Yang kita bincang di sini, 3 perkara ini Allah Ta'ala sebut di antara sifat muhsinin. Bukan menafikan puasa, menafikan haji, tidak. Puasa itu sendiri untuk apa? Untuk apa? Kutiba alaikum siyam la'allakum tattaqun, untuk jadi orang bertakwa. Masuklah dalam kumpulan ini. Cuma senarai itu disenaraikan di sini. Senarai bersih solat, bersih harta, bersih jiwa, dan juga mereka yakin dengan pertemuan hari akhirat. Kalau ini sifat kamu, wahai hamba-hamba Allah, maka kamu akan dapat ayat yang kelima. Yang kelima, ulaika ala hudam min rabbihim, maka mereka itulah, ulaik, orang tadi yang sifat dengan sifat yang muhsin tadi, yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Orang ini layak menerima hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Fid dunia wa fil akhirah, layak menerima hidayah. Ai ulaikal muttasifuna bitilkas sifat, orang yang bersifat dengan sifat tadi. Ala huda, mereka duduk di atas landasan yang baik, hasil daripada didikan daripada Allah Azza wa Jalla. Laula ihsanu, kalau tidak kerana ihsan Allah kepada kita, Allah didik jiwa kita, kita tak dapat hidayah. Mana orang nak dapat hidayah, kena lalui lorong ini. Dia kata, ada orang ni dia kata, kalau kita dapat hidayah kak, dapatlah solat. Dalam ayat ni kata, mu nak dapat hidayah yang penuh daripada Allah, lakukan ibadat ini. Itu dia panggil cukup syarat. Cukup syarat, maka diberinya hidayah. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya fid dunia wal akhirah, berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Alhamdulillah, para pelajar sekalian, kita telah tamat perbincangan tentang fungsi Al-Quran, peranan Al-Quran mendidik jiwa manusia. Manusia mana? Manusia yang solat, manusia yang bersih jiwa, bersih harta, manusia yang beriman pada hari akhirat. Maka mereka itu duduk di atas hidayah petunjuk. Mereka akan menerima Al-Quran ini qiraatan wa tadabburan wa amalan. Dia akan baca Quran dengan 3 dimensi. Baca dengan mulut dipanggil qiraah, baca dengan hati tadabbur, baca dengan anggota beramal dengan isi kandungan Quran, itu nama dia baca dengan anggota. Tuan-tuan dan puan-puan, kata alhamdulillah, langkah yang kita ambil ini, insya-Allah dia panggil langkah PKP.
Dan orang lain langkah sana, langkah sini, kita tak mau itu. Kacau semua tu. Langkah kitanya, langkah kita ni dipanggil langkah zaman musim PKP, musim corona, iaitulah menjinakkan diri dengan Al-Quran, ma'al Quran, untuk kita baca, kita cuba tadabbur memahami dengan tafsir huraian para ulama tentang ayat, kemudian tadabbur ayat, kemudian tinggal lagi tahap yang ketiga, tahap bagaimana kita nak beramal dengan isi kandungan Quran. Mudah-mudahan sebagaimana kata di Tuan Syekh, mula-mula keluarnya corona dulu, seorang Syekh Arab dalam khutbah dia, tajuk dia syukran corona. Terima kasih corona, kau datang, engkau telah tutup tempat-tempat maksiat, tempat mungkar. Hari ini corona belum lagi hilang, keluar pula timah pula dah. Masya Allah, manusia ni degil kerah kepala. Kita minta pihak pemerintah bertegas dalam semua perkara maksiat. Jangan ada dalam dunia ini. Jangan Allah hantar mari corona 21 pula. Cukuplah COVID-19. Jangan mari pula COVID-21. Tak mahu kita. Na'udzubillah. Maka cara-cara dia hilangkan maksiat. Kerana itu kata-kata masyhur daripada Sayyidina Uthman yang telah saya sebut dalam kuliah kita, kuliah tentang hadis 40 yang ke-34, innallaha naza' bis sultan ma la naza' bil Quran. Allah Taala beri kuasa kepada pemerintah itu untuk mencegah benda mungkar maksiat lebih kuat daripada pencegahan dari Quran. Sebab orang baca Quran ni tak peduli pun. Tapi bila mari akta, mari undang-undang, mereka takut. Maka kita mengharapkan supaya negara ini aman, corona jangan mari lagi. Yang sudah ada ni insya-Allah dia akan pergi secepat mungkin. Sebab itulah para jemaah, setiap ada perubahan yang baru, cubalah menjadi manusia yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, semalam 17 Oktober 2021 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal. Kalau tengok saya tulis sebelah tu, kalender Saudi 11, kalender kita 10. Dia ada beza sikit. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabi Madinah, penjarakan saf telah dihapuskan. Terharu umat Islam di Mekah. Sebab orang-orang muslimin apabila mereka mendengar imam mengata istau sawu sufufakum wasuddul khalal, samakan saf, rapatkan saf, jangan ada lompang, jangan ada yang jauh di antara saf. Allahu Akbar, gembira kita. Tapi masih ada lagi manusia yang pening kepala. Bila pihak kerajaan cuba nak untuk hilangkan benda ini, rapatkan ada lagi duk perli-perli, tak takut COVID ke, macam-macam, takut kluster masjid ke. Jadilah manusia bersyukur. Setiap ada perubahan yang baru, kita kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ni asyik duk komen je, kira duk menulis je, menunjukkan hati tu bermasalah. Dia bukan masalah apa sebenarnya. Masalah dua masalah dalam kepala kita ni. Dia masalah satu lagi, masalah kefahaman, masalah kecelaruan tentang fahaman. Satu lagi masalah masalah politik parti yang berbeza. Itulah punca rusaknya di akhir zaman ini. Punah kita dengan sebab ini. Karena itu saya kata corona datang, dia telah merusakkan ukhuwah di kalangan kita, ukhuwah di kalangan anak beranak, ukhuwah di kalangan sahabat-sahabat, ukhuwah di kalangan pendakwah. Di antara orang yang menyokong KKM dengan vaksin, orang yang menentang puak-puak, dia panggil anti-vax ni. Baiklah, sama kita. Corona akan pergi, insya-Allah. Kita doa baik-baik supaya umat Islam dapat kembali melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah berteori, berkonspirasi. Cukuplah duk komen dengan bahasa-bahasa yang huduh, yang buruk, yang menunjukkan dalam hati kita fi qulubihim maradun, ada penyakit dalam hati, penyakit hasad, penyakit takabur, penyakit dendam kesumat, yang menyebabkan kita tidak boleh menerima keadaan-keadaan ini. Kita kata Alhamdulillah. Orang-orang yang benci kepada penjaga tanah haram dengan macam-macam dia punya kata,
Tapi apabila dirapatkan saf, tak mau kata pula, macam-macam lah teori-teori ini. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah kepada beberapa faedah al-fawaid yang kita dapat kutip dalam mukaddimah ini dan 5 ayat yang kita baca. Mudah-mudahan menjadi garis panduan dalam hidup kita sampai kita mati dan kita bertemu Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang sejahtera daripada syubhat, daripada keraguan, sejahtera daripada syahwat yang menjahannamkan kehidupan manusia. Baik para pelajar sekalian, faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut hudan wa rahmatan lil muhsinin. Ayat Quran ini membawa hidayah dan rahmat bagi orang yang muhsin. Tulis, al-ihsan, jadi orang baik, orang muhsin. Ihsan itu menjadi sebab untuk mencapai ilmu dan mendapat amal yang soleh. Mendapat amal yang soleh. Allah SWT jadikan Quran itu hudan, petunjuk untuk mendapat ilmu. Ilmu ini kita kena mari daripada mana? Ilmu kita ni mari daripada mana? Mari daripada hidayah yang Allah Ta'ala beri. Satu. Rahmat untuk kita beramal dalam amalan. Mana hidayah dalam ilmu dan rahmat di dalam amalan. Bertambahnya ihsan hamba itu apabila bertambahnya ilmu dan bertambahnya amalan. Apa makna ihsan? Ihsan iaitu orang yang sembah Allah seolah-olah dia nampak Tuhan. Kalau tak nampak pun dia terasa Tuhan tengok dia. Itu dia panggil ihsan. Sifat ihsan, sifat orang yang baik, sifat orang yang betul-betul ikhlas ini akan bertambah ilmu dia, bertambah amalan. Dengan meningkatnya ilmu dan amalan, darjah ihsan dia lebih tinggi lagi. Masya Allah. Semoga kita termasuk di kalangan muhsinin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan hamba-Mu yang muhsin. Baik, yang kedua. Allah sebut di sini, allazina yuqimunas salah. Nak dapat hidayah petunjuk, nak jadi orang muhsin, mestilah mendirikan solat dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan betul. Sebab apa? Sebab bila Allah Ta'ala puji orang solat, bermakna sifat itu sifat yang mulia. Nak jadi orang mulia, nak jadi orang dipuji oleh Allah, dirikan solat. Allahu Akbar. Baik, kita berpindah kepada al-fawaid al-ilmiyah wal-lataif. Faedah dari sudut ilmiah dan juga faedah dari sudut kesenian, kehalusan susunan Al-Quran itu. Nombor 3, Allah Ta'ala sebut, tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil hakim. Demikianlah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandung hikmah dan kebenaran yang kukuh. Apa dia kebenaran kukuh ini? Ini nombor 3 kata apa? Yang pertama, li'annaha ja'at bi ajallil alfaz. Kukuhnya Quran itu Allah Ta'ala bawa mari kepada dia lafaz yang cukup mantap. Tak ada siapa boleh cabar dari sudut bahasa Al-Quran. Tak ada siapa boleh cabar dari sudut kefasihan bahasa Al-Quran dan maknanya yang cukup hebat. Marilah pakar bahasa atas dunia, tak boleh nak cabar Al-Quran. Itu yang pertama, dari sudut kukuhnya Al-Quran itu. Jadi kukuh Al-Quran itu dengan cara mana? Para pelajar, dengan cara lafaz dia tak boleh diubah, tak boleh dicabar, tak boleh ditukar, tak boleh ditambah dan tak boleh dikurangkan. Allahu Akbar. Perkara yang keempat, iaitulah tentang kukuhnya Al-Quran lagi. Ini yang kedua. Yang pertama tadi dari sudut lafaz. Kukuh Al-Quran lagi dari sudut isi kandungan. Kukuh Al-Quran dari sudut isi kandungan. Anna jami'a fiha minal akhbaris sabiqah. Daripada cerita-cerita yang orang-orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu
orang yang kemudian perkara gaib yang Tuhan cerita dalam Quran kulluha mutabiqatun lil waqi', semuanya bertepatan dengan realiti kehidupan manusia. Tak boleh nak lari. Cakap bab apa? Bab sains teknologi. Mu nak cakap bab apa? Bab awan, bab udara, bab laut, semuanya pengkaji-pengkaji, ahli-ahli sains tersungkur sudah di hadapan maklumat Al-Quran. Tak usah kerah kepala. Berapa ramai saintis, berapa ramai pengkaji yang telah masuk Islam dengan sebab isi kandungan Quran yang mereka kaji. Alhamdulillah. Maknanya semua isi kandungan itu bertepatan dengan realiti, bertepatan dengan semua perkara yang ada atas dunia ini. Tidak ada yang menyalahi kitab Al-Quran dengan maklumat daripada kitab terdahulu, tak ada. Tidak ada maklumat dia yang bercanggah dengan akal yang waras. Tidak ada maklumat dia yang bercanggah dengan maklumat orang dulu. Kita kata itu dia panggil ihkamul Quran, iaitulah maklumat dia jitu kelas. Yang kelima, nombor 5, tapi dia termasuk dalam ihkam, kukuhnya Al-Quran yang ketiga, annaha ma amarat bi syai'in. Tidak ada mana-mana perkara yang Allah perintahkan. Tidak ada mana-mana perkara yang Allah larang. Yang Tuhan perintah pasti terdapat dalamnya, terkandungnya maslahah yang besar ataupun maslahah rajihah. Maslahah yang kuat nak banding dengan satu lagi. Tidak ada perkara yang Tuhan larang kecuali di sana ada mafsadah, ada kerusakan. Maka inilah isi kandungan Quran. Yang Tuhan larang mesti ada. Ada hikmah di sebaliknya. Nombor 6, yang keempat, nombor 6, tapi perkara yang keempat dalam ihkamul Quran, annaha jama'at baina targhib wa tarhib. Allah kumpul dalam Quran ini ada ayat menggalakkan, ada ayat amaran. Wal wa'zil baligh, nasihat-nasihat yang sangat menyentuh jiwa manusia. Karena itu orang-orang yang baca Quran dengan faham, mereka akan menangis bercucuran air mata. Kita yang tak faham Quran ni pun kalau kita dengar pembaca qari-qari yang sedap, menangis kita walaupun tak faham. Allahu Akbar. Sahabat saya Zul yang duduk dakwah di Jepun tu, dia kata di antara awal-awal orang Jepun datang, dia akan baca Quran dulu. Ada yang terkesima, terkejut. Ish, kau baca apa ni? Tak pernah dengar. Buka handphone dia letak, buka rekod, baca semula, nak rakam. Allah, tengok Al-Quran, dia punya mau'izah baligh, nasihat dia sangat mendalam. Dia akan tembus ke dalam hati manusia yang nak mencari hidayah. Tapi hati manusia yang kebal tidak akan tembus dengan Al-Quran, tetap kafir, tetap maksiat. Ini kita mengatakan apa boleh buat, hati mereka sudah ditutup oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim, ketika itu Al-Quran tak dapat lagi menembusi hati mereka. Merekalah manusia yang celaka, rugi di dunia dan di akhirat. Nombor 7, perkara yang kelima dalam ihkamul Quran. Ihkamul Quran, teguhnya Al-Quran itu, annaka tajidu ayatihil mutakarrirah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapati ayat Quran ini berulang. Daripada kita tadabbur Quran ini, berapa ratus kali dah kita dengar cerita Musa, Fir'aun, Hud, Saleh, kaum Samud, Nabi Lut dengan Sadum, Nabi Nuh dengan kaum dia. Berapa kali dengar? Dan juga berapa kali cerita-cerita yang dibawa. Tapi qad ittafaqat kulluha, semua maklumat itu tak ada langsung yang bercanggah. Tidak ada yang bercanggah. Bahkan setiap kali kita ulang balik cerita, adanya perkara baru yang kita boleh korek dalam fawaid kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah siapa-siapa yang ada masa, tengok setiap Quran, setiap surah yang kita baca, faedah-faedah yang dapat kita kutip yang berbeza. Kalau ada siapa pelajar yang boleh buat ni,
kita kata barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Oh, tak banyak lah. Di antara 3 surah yang ke belakang ni kita ambil. Dia sebut Musa, dia sebut Harun, dia sebut Saleh, dia sebut Hud, tapi pengajaran dia berbeza-beza. Ini Al-Quran. Al-Quran, siapa dia kaji Quran, diibarat seperti orang makan buah kurma, makin dikunyah, makin terasa manis dan lazatnya kurma itu. Al-Quran semakin dipahami, jiwa kita makin terasa kemanisan Al-Quran, makin rasa kita dekat dengan kalam Rabbina. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, hum ahluka wa khassatuka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan kami semua ni pencinta Al-Quran, orang yang suka belajar Al-Quran, yang layak mendapat gelaran taita ahluka wa khassatuka, orang yang istimewa di sisi Allah, di sisi engkau ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, yang ke-8. Allah kata apa? Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Quran yang kali ini jama'al khaira kullahu, semua kebajikan terkumpul dalam Quran. Nak apa? Nak hidayah, cari Quran. Nak rahmat, cari Quran. Man tamassaka bihi naja. Siapa berpegang dengan Quran, selamat, mendapat hidayah. Faman aradal ilman nafi', siapa nak mendapat ilmu yang bermanfaat, fa'alaihi bil Quran, dia kena kaji Quran, mengaji Quran. Siapa dia nak rahmat, fa'alaihi bil Quran, siapa dia nak cari rahmat, baca Quran. Wala tunalur rahmat, tak dapat rahmat Allah Ta'ala kecuali beramal dengan amal soleh. Nak tahu soleh tak soleh amalan kita, kita letak di bawah neraca timbangan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang tidak dalam sunnah, tinggalkan. Nama itu bid'ah yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Yang ke-9, allazina yuqimuna as-salah. Allah Ta'ala sebut hudan wa rahmatan lil muhsinin allazina yuqimuna as-salah. Maka ulama tadabbur kata iqamatus salati minal ihsan. Orang yang mendirikan salat itulah di antara darjah ihsan yang tinggi. Sebab apa? Di antara amalan yang nampak dilihat menjadi amalan para nabi. Nabi kita salat sampai bengkak kaki. Kita jangan hanya berpada dengan solat fardu saja, solat sunat tidak ada. Menarik satu analogi, semalam ana share sahabat saya, dia buat 2 gambar kereta Alfa ke Wildfire apa. Kereta comel hop sama macam kotak tu. Sebuah ni kosong, comel lah keretanya, lengkap sebuah kereta tu. Yang sebuah lagi ni penuh dengan aksesori, dengan dagunya ada kat bawah tu. Dagu tu lah masalahnya. Dah masuk dari jalan kampung ada lubang sikit, break tengok dagu rapat dah kan. Oh, dia bawa di bawah pintu ada tempat pijak kaki, tayar race sport rim, lampu spotlight ada 10 biji contohnya. Dia kata ini solat fardu, tak ada solat sunat qabliyah ba'diyah yang penuh dengan aksesori ini. Solat fardu diikuti dengan solat sunat. Kita kata Masya Allah, sebuah analogi yang baik. Di saat orang duk gila kereta besar ni, kita buat contoh pula dengan kereta-kereta nak menggalakkan manusia melaksanakan ibadat kepada solat dengan cara baik. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir, yang ke-10, allazina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Tengok, hum bil akhirati hum, 2 kali hum, 2 kali ulang dhamir itu. Mereka itu di akhirat esok, mereka lah, untuk nak menunjukkan kepada apa? Allah Ta'ala bagi sifatkan, Allah wasafahum Allah Ta'ala bil amal. Allah Ta'ala sifatkan mereka yang beramal, yang yakin, yang 3 perkara yang difokuskan dalam ayat ini. Maka wa khassa minal amali amalaini fadilaini, 2 amalan yang besar yang disebut dari sini, iaitulah amalan yang zahir, iaitulah salat. Salat tu amalan zahir, tapi hum bil akhirati, akhirat mereka yakin, maka disitulah timbulnya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada amalan yang diterima oleh Allah kecuali
ikhlas dan mutaba'at Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi. Maka siapa dia nak, maka di situ kita mengatakan bahawa solat itu mengandungi dua sifat. Yang pertama, sifat az-zahirah, rokok, sujud, berdiri, qiyam, itu sifat yang zahir. Satu lagi sifat yang batin, dia panggil salatul qalbi. Hati kita salat, yang kita namakan dia khusyuk. Baik, macam mana nak dapat khusyuk? Yu'ti zakah. Nak dapat khusyuk itu, kita kena bayar zakat. Apa zakatnya? Zakat itu, iaitulah zakat jiwa, zakat harta. Dua-dua sekali. Zakat jiwa, bersihkan jiwa kita daripada perkara yang tidak baik. Zakat harta, bersihkan harta kita dengan kita bayar zakat. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk zakat jiwa, saya dah tengok dah kitab penawar bagi hati. Penawar bagi hati. Pengawal bagi hati. Kitab penawar bagi hati yang telah kita syarahkan ini, alhamdulillah. Ni tuan-tuan ambil kitab ni. Penawar bagi hati ni dibaca, dihayati dan ditalaki. Oi, nak talaki macam mana ustaz? Tak sempat masa. Alhamdulillah, ana dah khatam kitab ni 2 kali. Sekali di pondok kita, sekali di Masjid Negara. Rakaman kita tu ada di YouTube. Tuan-tuan ambil kitab, talaki. Mudah-mudahan jiwa kita insya-Allah lebih tenang, lebih mempunyai semangat untuk beramal, mengikiskan segala perkara-perkara yang tidak baik di dalam kehidupan kita ini. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, tilka asyaratun kamilah, 10 faedah yang dapat kita kutip dalam 5 ayat yang kita baca ini. Mudah-mudahan kita menjadi manusia muhsinin yang melayakkan kita ke syurga Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.